Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dalam segmen wiring. Video kali ini masih lagi berkaitan dengan basic wiring ataupun asas pendawaian, di mana kali ini saya akan menggunakan switch perantaraan ataupun switch intermediate untuk mengawal satu lampu, ataupun lebih tepat lagi 3 switch kontrol satu lampu. So sebelum tu kita tengok dahulu simulasi pendawaian litar wiring, kemudian barulah kita buat tutorial, right? Simulasi litar pendawaian switch 2 hala dan switch perantaraan untuk 3 switch satu lampu. Alright, so seperti biasa, yang pertama kita perlukan DB. Okey, seterusnya kita perlukan switch 2 hala. Seterusnya switch perantaraan dan switch 2 hala serta lampu. Alright. So first kita tarik kabel line daripada MCB ke common switch 2 hala. Seterusnya daripada switch 2 hala kita akan tarik kabel kuning dan kabel biru. Okey, kabel kuning dan kabel biru pergi ke switch perantaraan. Seterusnya daripada switch perantaraan kita akan tarik sama juga kabel kuning dan kabel biru ke switch 2 hala. Okey, kabel kuning dan kabel biru ke switch 2 hala. Dan daripada switch 2 hala, switch yang ketiga tu kita akan tarik kabel merah ke lampu. Okey, daripada common switch ketiga ke lampu. Kabel line kita dah complete. Seterusnya kita akan tarik kabel neutral. Kabel neutral ni daripada DB terus ke lampu. Okey, daripada DB terus ke lampu. Begitu juga dengan kabel bumi. Begitu juga dengan kabel bumi daripada DB ke lampu, terus ke lampu. Dan untuk keselamatan kita akan tarik daripada lampu ke switch. Okey, untuk keselamatan kita akan tarik daripada lampu ke switch. Alright, so kita punya wiring dah complete. So saya katakan switch 1 lampu akan menyala. Switch 2, okey, saya katakan switch 2 lampu akan padam. Seterusnya switch 3 lampu akan menyala. So setiap switch ni boleh kontrol lampu. Okey, switch 1 boleh on, boleh off. Switch 2 boleh on, boleh off. Switch 3 pun boleh on dan boleh off. Alright. Okay, ini adalah wiring diagram untuk switch intermediate. Okay, intermediate switch. Biasanya wiring diagram ini dibekalkan bersama-sama dengan switch ataupun dimasukkan di dalam sampul switch. Okay, so kalau kita nampak sebelah kiri itu adalah switch 2 way ataupun switch 2 hala. Sebelah kanan pun adalah switch 2 way. Dan di tengah-tengah tu adalah switch intermediate ataupun switch perantaraan. Okay, untuk switch perantaraan, input dia ataupun incoming dia adalah L1 dan L3 yang jenis intermediate, yang jenis petak ni. Dan keluaran untuk switch intermediate ni adalah L2 dan L4. Okay, masukkan dia L1, L3 dan keluaran dia L2 dan L4. Alright. So di sini saya dah buat wiring yang simple daripada MCB C6 terus pergi ke two-way switch. Okey, kabel hitam ni kabel neutral. Okey, daripada MCB terus pada two-way switch masuk ke tengah-tengah tu common, dan daripada two-way switch akan keluar dua wire kuning dan wire biru pergi ke intermediate. Ini adalah intermediate switch. Okey, dia akan pergi pada L1 dan L3 incoming. Okay, dan intermediate switch ni keluaran dia ataupun output dia L2 dan L4. So keluaran daripada switch intermediate ni akan pergi kepada switch 2 way balik. Okay, dia akan pergi pada switch 2 way yang kedua. Okay, daripada switch 2 way ni akan keluar common. Common tu lah yang akan pergi ke lamp holder. Okay, ni pemegang lampu. Okay, lamp holder, pemegang lampu, dan kabel hitam ni balik ke DB, kabel neutral. Okey, kabel neutral. Alright, itu sedikit berkaitan dengan two way and intermediate. Okey, seterusnya jom kita buat tutorial. Okay, first saya akan masukkan kabel merah 1.5, kabel daripada MCB C6 ke switch two way switch.
ada kabel daripada MCB dah sampai pada switch two-way switch. Seterusnya daripada two-way switch yang last kali kita pergi ke lampu. Right, kabel light, kabel merah pergi ke lampu. Dah ada kabel light, kabel merah, two-way switch sebelah kanan pun dah ada untuk command. Alright, so seterusnya saya akan pakai kabel kuning dan kabel biru bersaiz 1.5 untuk two-way ke intermediate. Alright. Okay, saya akan masukkan satu persatu untuk proses pembelajaran. Okay, kalau dah expert, kalau dah terror, kita boleh masukkan semua sekali. Tapi untuk proses pembelajaran saya akan masukkan satu persatu. Okay. So kabel biru dah ada. So ni kabel L1, seterusnya kabel kuning L1, L2, tak kisah mana-mana, kuning boleh, biru pun boleh ya. Kita masukkan dia dulu. Okey, kabel kuning, seterusnya kabel kuning. Okey. So untuk two-way switch dah complete dia punya wire, common ada, L1, L2 pun ada. Okey, dekat two-way switch dia L1, L2 common. Okey, dekat intermediate, okey, untuk intermediate switch dia akan jadi L1 dan L3. Okey, dan kita tambah dua lagi wire, kuning dan biru untuk ke switch two-way. Okey, seterusnya saya akan tambah dua lagi kabel. Okey, kabel biru dan kabel kuning daripada intermediate ke two-way switch. Okay, so basically ni kabel untuk L2 dan L4. So apabila kita letak, dia akan jadi ada 4 kabel, 2 kuning, 2 biru. So maksudnya kita kena coding lah. Okay, ni L2, satu lagi L4, kat sana L1, L3. So kita kena coding. Okay, macam mana kita nak coding? Sama ada kita nak tanda pakai masking tape, terus tulis L1, L4 ataupun L1, L2, L3, L4 pakai masking tape, ataupun kita boleh pakai kita tulis je line, buat line dekat kabel. Okay, satu line L1, 2 line L2, 3 line L3, 4 line L4. Okay, ataupun kita boleh tanda lagi pada kabel dengan menggunakan kata atau sebagainya. Kita spek je, satu spek L1, 2 spek L2, tanda 3 L3, tanda 4 maksudnya untuk kabel yang keempat. Okey, contoh macam tu lah, tak fokus pula dia. Okey, ada 4 tanda maksudnya kabel L4. Okey, supaya apabila kita nak pasang pada switch intermediate nanti kita tak tertukar kabel. So untuk coding tak kisahlah macam mana kita nak buat, janji kita tahu kabel tu kabel L1, kabel tu kabel L4, kabel tu kabel L2. Alright.
kat sini kita perlukan coding lah. Okey, ada dua kabel kuning, ada dua kabel biru. So macam mana kita nak tahu kabel kuning ni daripada switch 1? Macam mana kita nak tahu kabel kuning ni pergi ke switch yang ketiga? So kita perlukan coding. Alright. Okay, coding yang saya masukkan adalah contohnya kalau sekiranya kita pakai masking tape, so kita tulis terus L1, ataupun kita boleh pakai pen tertanda 3 stripe tu, maksudnya L3, ataupun yang ni stripe ada 2 tanda, maksudnya L2, ataupun kita boleh pakai kata, kita tandakan pakai kata. Okey, kenapa kita nak tu tanda macam tadi lah. So bila berada bersama-sama macam ni, kita tak tahu mana satu L1, mana satu L2, mana satu L3 ataupun L4. Okey, sebab kita nak masuk dekat switch intermediate ni. Okey, L1, L2, L3, L4. So incoming dia L1, L3, keluaran dia L2, L4. Okey, so dia tak boleh salah. Kalau salah, dia tak berfungsi seperti mana tugas dia. Alright. Okey, so kabel live dah siap ataupun kabel hidup semua dah siap, semua dah pasang. Seterusnya kita pasang kabel neutral. Kabel neutral daripada DB terus ke lampu. Okey, dia tak singgah mana-mana. Daripada DB terus ke lampu. Sama juga dengan kabel bumi, dari DB terus ke lampu. Okey, dari lampu kita boleh turun ke switch. Setiap switch tu mesti ada kabel bumi. So kalau anda nampak semua switch, okey, semua switch dah ada kabel bumi. Okey, so seterusnya saya pasang kabel neutral sahaja. Okey, let's go. Kabel neutral dah sampai ke lampu. Okey, so kita boleh fitting lampu. Seterusnya kita fitting switch. Live, satu lagi neutral. Okey, two-way macam minggu lepas, biasa je ke tengah common L1, L2. So common mesti yang merah ataupun daripada MCB. Yang lain-lain ni tak kisah, masuk je kiri kanan, biru ataupun kuning, tak kisah mana-mana. Okey, alright. So switch two-way switch pertama dah siap. Seterusnya kita pasang two-way switch kedua. Okey, seterusnya switch two-way switch. Okey, untuk switch yang ketiga, di mana kat tengah-tengah ni adalah kabel untuk pergi ke lampu. Okey, yang tengah-tengah ni kabel pergi ke lampu. Yang kiri dan kanan ataupun biru dan kuning, mana-mana tak kisah, masuk je. Okey, so yang tengah ni pergi ke lampu. So kita masukkan tengah dulu. Okey, yang kiri kanan tak kisah. So memandangkan tadi kita dah letak yang kuning sebelah kiri, so apa salahnya kita letak kuning sebelah kiri sini. Okey, biru sebelah kanan, tak apa, tertukar tak apa, tak ada masalah, letak je. Dah siap. Last sekali, switch intermediate. Alright, so seterusnya switch perantaraan ataupun switch intermediate. So kita nampak L1, L3, L2 dan L4. So kita masuklah kabel yang kita marking tadi, L1. So kita letak pada L1. Okay, tak kisah pun mana-mana sebenarnya, cuma yang penting incoming dengan outgoing tu jangan tertukar. Okay, incoming jangan tertukar dengan outgoing.
So L3 saya tanda tadi 3. Okay, ni maksudnya dua-dua ni adalah incoming. L1 dengan L3 ni adalah incoming. So itu je, jangan tertukar. Yang kuning dengan biru tu tertukar, ataupun L1 dengan L3 tertukar, tak kisah. Yang ni tertukar tak masalah, cuma jangan tertukar masuk di lane yang ke bawah, yang bawah. Okey, yang atas ni jangan masuk lane yang bawah, di mana yang atas ni adalah incoming, yang bawah ni adalah outgoing. Alright, so sama juga, ini L2. Okey, masukkan L2. Ni L4. Okey, ada 4 line, so masuk pada L4. Kalau tertukar tak ada masalah ya. Cuma yang penting yang masuk mestilah masuk, yang keluar mestilah berada di tempat yang keluar. Alright. Okey. So L1, L3 incoming, L2, L4 outgoing. Alright. So dah siap. Jom kita test. Okay, first ujian keterusan. Okay, di mana incoming live. Okay, live kabel hidup, incoming hidup saya dah shortkan pada busbar bumi. So sepatutnya dekat switch dengan bumi ni mestilah ada sambungan. Okay, setiap switch dengan bumi mesti ada sambungan, sebab dekat busbar saya dah short. Okay, fokuskan pada meter. Okay, fokuskan pada meter. Saya set meter pada ohm, darab 10. So kita tengok meter naik. Alright, so kita nak test sama ada kabel live sampai tak dekat switch. Okay, kabel live sampai tak dekat switch. First saya ambil dekat command sampai. Okay, biru ada, seterusnya kuning. Okay, ni kita check switch switch ke kuning, okay. Switch ke biru, ok. Seterusnya switch intermediate dekat biru, ok. Dekat kuning tak ada, so saya tekan lah. Sorry, saya kena tekan sini. Oh, dia ada. Ok, ada keluaran dia dekat biru, so saya tekan sekali lagi, mesti keluaran dekat kuning. Right, so ada. Seterusnya switch yang ketiga. Yang ketiga pun sama, saya akan letak ada satu pada kabel bumi, satu lagi pada command. Okay, pada satu command. So kita boleh nampak meter naik. Okay, maksudnya sepatutnya lampu ni boleh menyala lah, ataupun kabel live kita dah sampai pada lamp holder. Okay, satu lagi kuning ada, biru switch, check switch. Okay, biru, sorry, tekan sini. Okay, biru pun ada. Alright. Dan satu lagi dekat lamp holder. Okay, dekat lamp holder pun sama, kita nak check kabel live sampai tak dekat lamp holder. Okay, so satu letak pada kabel bumi, satu lagi letak pada kabel merah. Okay, tengok pada meter, kalau gerak maksudnya kabel merah sampai, ataupun kabel live sampai dekat lamp holder. Okay, kita boleh main-main switch. Kita boleh tekan-tekan switch, nak tengok. Oh, sorry, mana pergi? Okay, kita boleh tekan-tekan switch. Okay, alright. So ini kabel live kita sampai pada lampu. Okay, seterusnya saya tukar daripada incoming tadi, live incoming. So saya tukar pada neutral incoming. Saya shortkan dengan busbar bumi. So sepatutnya dekat lamp holder kita ni untuk neutral mesti bersambung dengan bumi. Okay, jom kita cek ujian keterusan untuk kabel neutral. Okay, neutral lampu dengan bumi. So ada. Okay, tengok fokus pada meter. So bila kita letak dekat bumi, so meter tu naik. Okay, maksudnya kabel neutral kita sampai ke lamp holder. Alright, so secara asasnya wiring kita dah siap, tapi kita perlukan satu lagi ujian, iaitu ujian penebatan. Okay, seterusnya ujian penebatan, di mana saya menggunakan meter isolasi tester. Okay, untuk menggunakan meter ni, kita setkan pada 500 volt sahaja. Okay, dan kita press. Okay, nanti dia akan dapat bacaan. Alright, so kabel hitam pada meter kita akan sambungkan pada neutral.
Okey, kabel merah pada meter kita akan gerak-gerakkan pada punca line, di mana kita nak check kabel line dengan kabel neutral ada sambungan ataupun tidak. Okey, punca neutral ni pada incoming neutral, saya letak pada incoming neutral. Sekiranya saya letak neutral dengan neutral, okey, incoming neutral, keluaran neutral pada main switch mesti ada bacaan. Okey, itu maksudnya kabel line, maksudnya kabel neutral dengan kabel neutral bersambunglah. Sekiranya saya gerakkan kabel merah meter ni, saya letak pada punca line, so tiada bacaan, maksudnya kabel line dengan kabel neutral tidak bersambung. Okey, saya gerak-gerakkan pada punca line, pada punca hidup, so semuanya ON. Okey, over limit, so maksudnya meter tak boleh nak baca nilai dia, maksudnya kabel line dengan kabel neutral tidak bersambung. Seterusnya kabel neutral dengan kabel bumi. Okey, kabel neutral dengan kabel bumi, so saya letakkan pada bus bar bumi sahaja. Okey, so kabel neutral dan kabel bumi pun tiada bacaan ataupun ON. Okey, jadi saya letak pada neutral ada bacaan, tetapi pada punca bumi tiada bacaan, maksudnya kabel bumi dan kabel neutral tidak bersambung. Okey, seterusnya kabel line dengan kabel bumi. Okey, saya letakkan pada punca line, saya letak pada satu lagi pada line, so ada sambungan. Tetapi apabila saya letak pada punca neutral tiada sambungan. Okey, line dengan line ada, line dengan neutral tiada, line dengan bumi pun sepatutnya tiada lah. Okey, ON, over limit, tiada bacaan. Okey, maksudnya semua kabel kita berada dalam keadaan terbaik ataupun dia punya penebat berada dalam keadaan terbaik. Okey, sekiranya anda bukan orang yang kompeten, so sampai sini saja kerja-kerja pendawaian anda. Okey, untuk pengujian litar hidup hanya orang kompeten sahaja yang layak untuk melakukannya. Alright, seterusnya ujian litar hidup. Okey, main switch on, RCCB on. Okey, saya tekan trip, so bila dia jatuh maksudnya taring dah masuk dan kabel bumi pun ada. Alright, so RCCB on, MCB on. MCB yang litar yang kita buat tadi sahaja. Okay, litar yang minggu lepas kita tak perlu on. Okay, C6 ni sahaja saya on. Dan kita tengok pada switch, 3 switch ni yang kita buat tadi. 3 switch ni sepatutnya boleh kontrol satu lampu ni. Okay, so switch yang pertama, bismillah. Alright, so lampu menyala. So switch yang pertama boleh kontrol lampu, boleh onkan lampu. Switch kedua sepatutnya dia boleh offkan lampu. Okay, dia boleh offkan lampu. Dan switch ketiga dia boleh onkan balik lampu. Alright, so ketiga-tiga switch ni boleh kontrol lampu. Okay, di mana switch 1 boleh on, boleh off. Okay, boleh on, boleh off. Switch 2 boleh off, boleh on. Switch 3 pun sama, boleh off dan boleh on. Alright, dan kita tengok kedudukan switch mesti on, lampu mesti menyala, ataupun kita off, lampu mesti padam. Alright, itu kedudukan wire yang betul lah. Sekiranya off tapi lampu masih lagi menyala, so kita just tukar dua kabel sahaja. Okay, kabel kuning dengan kabel biru kita tukar kedudukan dia sahaja di switch two-way switch. Okay, kita tukar di kedudukan switch dua hala. Sekiranya kita nak tukar di switch yang pertama boleh, ataupun kita juga boleh tukar di switch yang ketiga ni. Okey, salah satu je kita pilih, jangan tukar kedua-dua sekali. Okey, ataupun kita tukar pada switch yang ketiga, kita tukar kedudukan kabel biru pergi pada kuning, kabel kuning pergi pada kabel tempat kabel biru tadi. Okey, kita just switch tu je. Okey, untuk kedudukan yang betul. Alright, so macam mana? Mudah je kan wiringnya? Alright, so kalau mudah komen kat bawah. Okay, so kita jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum dan salam sejahtera.